Wanda. Otuman dengan kantor. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ونعرف بك والهم الملائكة المقربين المؤمنين وافتح لنا وضعتك علينا سبحانك يا رب. رب اشرح لنا سرنا لساننا قال الشيخ محسن تعالى نفعنا بهم في الدارين. استنى. Dan setengahnya kuasa ia atas harga air atau didapat timbanya atau talinya atau penariknya atau akan harganya jikalau tiada berkehendak kepada membelanjakan dia atau kerana membayar hutang. Setengah daripadanya, setengah pada beberapa perkara yang membatalkan tayamum. Setengah daripadanya, setengah pada beberapa perkara yang membatalkan tayamum ialah kuasa atas harganya. Kuasa atas keluarga, air. Kuasa atas harga air. Ini masalahnya seorang tu dia tayamum dengan sebab tidak dapat harga atau duit untuk nak belikan air. Maknanya air itu ada dijual. Air tak kena beli itu tak ada. Air yang nak, kalau nak tu kena beli itu ada dijual. Tetapi dengan sebab dia tu tidak ada duit, tidak ada benda untuk nak belikan air, maka dihukum kata dia tu tak kuasa di atas mendapatkan air. Dengan sebab air yang percuma tu tidak ada. Hanya ada air tetapi dijual. Lepas tu ketika tu dia tidak ada duit lah kita katanya untuk nak belikan air. Tidak ada duit atau apa-apa benda yang nak boleh tukar dengan air tu, nak belikan air tu tidak ada. Maka dia pun tayamum. Selepas pada tayamum belum pada nak solat tu didapatkan duit. Dia dapatkan duit, bolehlah dia nak beli air. Apabila dapat duit tu, maka dia tayamum dia tu batal. Contohnya, macam mana dapat serta-merta kita katanya sekarang dia tidak ada duit. Air yang percuma tidak ada. Duit air yang dijual tu ada dijual, tapi dia tak ada duit masalah. Dia pun tayamum lah. Dia pun tayamum. Selepas pada tayamum sudah, belum nak solat tu orang datang bayar hutang kepada dia. Artinya orang datang sedekah duit kat dia, atau orang datang bagi zakat kat dia. Begitulah lebih kurangnya. Artinya orang berhutang duit dia sampai masa selepas pada dia tayamum, orang tu datang bayar hutang dia. Jadi dia sekarang tu ada duit. Ada benda nak tukar, nak beli dengan air tu boleh dah sekarang.
maka tayamum dia tu batal. Atau dapat timbul atau tali atau penarikan air. Ini masalah air kat perigi tu ada. Perigi di belakang rumah dia tu ada. Telaga ataunya perigi kat belakang rumah dia tu ada. Tapi tidak ada timbul nak cebokkan air. Atau nak turun dalam perigi tu tak boleh, nak naik tak boleh nak turun. Tak ada timbul untuk nak cebokkan air. Artinya timbul tu ada tetapi tali pula. Tali nak ikat timbul turun ke dalam perigi tu tidak ada. Artinya timbul tu ada, tali tu ada, tapi alat nak buat tarikkan air naik tu tidak ada juga. Contohnya dia tak mampu nak tarik dengan tangan tu, dia kena ada alat dia. Alat yang gantungkan tali kat situ tu, lepas tu tarik naik, benda tu pusing. Apa dia panggil? Itu penarik. Penarik tu kalau telaga kat zaman dulu, dia gantungkan tali, lepas tu benda tu bulat. Macam ruda. Lepas tu dia letak tali, dia tarik naik, ringan lah. Itu penarik. Ya. Itulah, itu panggil penarik. Jadi maknanya air kat perigi itu, siapa nak ambil pun boleh. Kita katanya, tetapi alat nak tarikkan, nak dapatkan air daripada telaga tu tidak ada. Lepas tu kena tambah satu lagi. Timbul tidak ada atau tali tidak ada, artinya penarik tidak ada serta dia tidak ada duit nak beli. Serta dia tidak ada duit nak beli, tidak ada benda nak tukar dengan timbul, dengan tali, dengan apa? Dengan penarik, atau tidak ada duit nak sewa masalah. Lalu tu dia tayamum. Selepas pada dia tayamum, tiba-tibanya orang datang bagi timbul dan tali dan penarik pada dia. Maka sekarang dia dapat ambilkan air daripada perigi itu. Maka batal tayamum dia. Atau akan harganya, harganya harga timbul atau tali atau penarik. Atau akan harganya, bukan harga duit nak guna beli air, bukan. Duit nak beli timbul tu asal dia tak ada kan. Asal dia tak ada. Timbul tidak ada kat dia, tali penarik pun tidak ada kat dia. Duit pun tak ada nak beli, nak sewa pun tidak ada duit. Tiba-tiba selepas pada dia tayamum, dia dapatkan duit untuk nak beli timbul, beli tali dan alat-alat dia lah. Maka sekiranya kalau dapat duit boleh nak beli timbul tu, maka batallah tayamum dia. Gitu. Tapi kalau ada duit nak guna kad lain, kira kata tak ada duit juga. Sebab tu dia kata jikalau tiada berkandak kepada membelanjakan dia kan harga tu. Kalau duit ada, baru dapat saat ni. Tapi kena buat belanja dapur lah. Dah. Nak beli makanan, beras, lauk, apa lagi. Dah. Atau kerana membayar hutang. Dia ada berhutang ke orang. Hutang tu dah sampai masa. Kena jaga sikit. Atau kerana membayar hutang, yakni hutang dah sampai masa bayar. Kalau bahasa Arab kata hululiddain. Hululiddain. Mana hutang dan hutang yang sudah sampai masa bayar. Janji nak bayar. Dia masa berhutang tu ada janji berapa bulan nak berhutang. Apabila sampai masa tu panggil hululiddain. Kalau katanya timbul tidak ada, artinya mana-mana satulah daripada timbul ke tali ke penarik dia ke, tidak ada. Lepas tu duit tidak ada juga nak beli. Sudah dia tayamum, selepas pada dia tayamum, orang bagi zakat kat dia.
Tapi bagi zakat tu untuk buat bayar hutang. Jadi dia terima zakat, orang tu bagi zakat, dia kata ini kau ada berhutang duit, kau orang guna duit ni lah buat bayar hutang. Lagi pula hutang tu dah sampai, maka tak payah beli timbul juga. Maka tak membatal. Kalau walaupun dapat duit, kalau kira tak bayar hutang tu boleh dah beli timbul tali dan penarik tadi tu. Tapi dengan sebab hutang tu tak ada jalan nak ganti dengan yang lain. Hutang kena bayar semata, tapi air boleh ganti dengan tayamum. Jadi mana kepentingan tu ialah penting pada bayar hutang tu terlebih penting daripada belikan timbuk untuk dapatkan air. Sebab kita kalau tak dapat air, kita boleh gantikan dengan tayamum. Tak bayar hutang nak ganti dengan apa benda? Tak ada. Begitulah. Dan jadi masalah sini yang terlepas dua masalah ialah masalah kuasa membelikan air, yang keduanya masalah dapatkan alat-alat untuk nak cebokkan air. Dua masalah tu. Dan setengah daripada perkara-perkara yang membatalkan tayamum, hilang penyakit yang mengharuskan bagi tayamum dengan yakin. Hilang tu dengan yakin. Hilang tu mana sembuh lah. Hilang penyakit. Orang petani cakap hilang. Dengar kata duk sakit, dah hilang ke? Hilang. Sembuh. Dan setengahnya hilang penyakit yang mengharuskan bagi tayamum, hilang tu, sembuh tu dengan yakin. Ini masalah orang yang tayamum sebab sakit. Orang yang tayamum sebab sakit, sebab tak boleh guna air kat badan sebab ada sakit. Jadi, misalnya, dia selepas pada dia tayamum, sebab tak boleh nak guna air tu, dia pun tayamum. Selepas pada tayamum, belum pada nak solat. Selepas pada tayamum, belum pada nak solat. Sebabnya boleh jadi lepas pada tayamum tak mesti terus solat. Lagi pulanya tayamum tu bukan untuk solat saja. Untuk tawaf, untuk menanggung Quran, untuk baca Quran. Maka dia ni orang yang tayamum kerana sakit. Bukan kerana ketiadaan air itu bukan. Maka selepas pada dia tayamum, sementara nak solat, sakit yang dia tayamum kerana sakit tadi tu dah sembuh. Jadi sembuh. Maka tayamum dia tu batal. Tu ada. Maka batallah tayamumnya dengan sebab sembuh daripada sakit. Apabila sembuh daripada sakit, boleh nak guna air. Kalau kata sembuh tapi doktor kata jangan guna lagi, takut datang balik. Itu kira kata tak sembuh lagi. Sebab tu dia kata sembuh dengan secara yakin. Mana 100% kalau sentuh, kalau kena air wuduk, kena air mandi pun tak balik jadi sakit. Itu maknanya sembuh 100% lah. Maka kalau gitu, maka tayamum dia saat itu batal. Dengan sebab kita boleh guna air dah sekarang. Sini masalah sembuh sakit. Jadi berapa masalah kita tengok dulu. Mulai daripada baris yang ketiga atas. Kita ulang balik sikit. Mulai daripada baris yang ketiga atas. Dia katanya dan setengahnya membatalkan dia melihat bagi air. Yakni mengetahui dengan ada air. Jadi tahu kata ada air membatalkan tayamum. Satu masalah, satu perkara. Lepas tu turun sikit, satu baris pula. Atau diwahamkan ada air. Dua.
perasannya ada air walaupun bukan sekalipun. Dua. Lepas tu tiga yang sani. Yang sani ialah kuasa atas harganya. Kuasa di atas harganya, itu yang ketiga hingga akhir. Kuasa di atas harga air atau dapat timbul atau tali atau pendek. Itu satu perkara. Lepas tu yang last ninya ialah hilang penyakit. Hilang penyakit. Empat perkara. Boleh empat perkara. Satunya melihat bagi ayat, yakni mengetahui. Yang keduanya diwaham ada air. Yang ketiganya yang kita mulai tadi ialah kuasa di atas harganya atau dapatkan timbul atau tali atau penarik atau harganya. Keempat tu hilang penyakit, sembuh daripada sakit. Semua empat perkara tu membatalkan tayamum. Tapi dia katanya maka disyaratkan batal tayamum pada masalah yang empat ini. Yang sanilah. Maka syarat batal tayamum pada masalah yang pada empat masalah sani. Itu ada cerita, yakni melihat air atau wahamkan ada air atau kuasa atas harga air. Lepas tu kuasa atas harga air masuk dalamnya kuasa di atas timbul atau tali atau harganya, atau hilang penyakit. Syarat nak jadi batal tayamum tu jangan ada suatu yang mendindingkan dia daripada memakai air. Tu syarat tu pula bukan semata-mata tahu kata ada air terus batal. Semata-mata waham kata ada air terus batal. Semata-mata kuasa di atas harga atau timbul tali terus batal tayamum, artinya hilang sakit 100% tu sembuh apa dia? Batal tayamum terus. Kena tengok dulu macam mana. Dia kata jangan ada suatu yang mendindingkan, yakni menghalangkan dia kan seorang daripada memakai, daripada gunakan air. Jadi maknanya kalau ada benda yang mendinding menghalangkan daripada guna air pun tak batal juga. Masalahnya kita katanya kita sekarang tahu ada orang cerita katanya kat belakang tu ada air banyak. Tapi nak pergi tak boleh, binatang buas ada, atas teru ada kat sana. Nak ambil guna air tu tak boleh juga. Tak batal juga. Jadi maknanya batal tu sekiranya kalau kita boleh guna air selepas pada tahu, selepas ada waham, selepas pada ada dapat duit nak beli air tu boleh guna lagi. Syaratnya kita boleh guna pula. Kalau tak boleh guna, tak batal juga. Misalan, kita katanya ketika belum pada ni kita sakit. Sakit-sakit tak boleh nak ambil wuduk. Kita pun tayamum. Selepas pada kita tayamum, sembuh sakit. Belum nak solat lah. Sembuh sakit. Selepas pada sembuh sakit, kita pun nak ambil wuduk lah. Sebab tayamum itu, sebab kira katanya kalau sembuh sakit boleh nak ambil wuduk. Kita pun pergi nak ambil wuduk. Tetapi air tidak ada pula. Tak batal juga. Jadi maknanya syarat kena boleh guna air pula lah. Walaupun tahu sekalipun. Gitulah. Adapun pada lihat air atau wahamkan ada air, maka telah
maka telah sebut maka telah sebut bukan sebab maka telah sebut kenyataannya dahulu. Apa tu rupanya dia kata sana tu kalau dapatkan 4 perkara tadi bukan terus batal tayamum. Sekiranya kalau kita tahu kata ada air, kalau kita tahu waham kata ada air, tetapi ada perkara yang menghalangkan, yang mendindingkan dia, tak batal juga. Apa tu masalah tu dia katanya adapun pada melihat ni, pada masalah lihat air, yakni tahu kata ada air. Adapun pada lihat air ini pada masalah tahu ada air atau wahamkan ada air, maka telah sekali lagi. Adapun pada lihat ini, adapun yang mendindingkan pada masalah melihatkan air atau waham ada air. Adapun pada melihat air ni, adapun yang mendinding, yang menghalang daripada gunakan memakaikan air pada masa lihat tahu ada air atau waham tu, maka telah sebut kenyataannya dahulu. Dah sebut dah seperti kata ada binatang buas, ada seteru kat sana. Ada lah, tapi nak pergi ambil tak boleh juga. Maka itu tak membatal. Demikian lagi ada dua yang kemudian. Dua yang kemudian tu masalah dapat harga sembuh sakit. Demikian lagi dua yang kemudian. Dua yang kemudian tu ialah masalah dapat harga atau dapat timbul tali penarik, artinya masalah dan masalah sembuh penyakit, hilang penyakit. Tu ada. Yani tu ada cerita. Ya ada sebut tu. Yani maka batal tayamum pada orang kuasa atas harga membeli air. Mana batal tayamum orang yang tayamum yang dia selepas pada dia tayamum tu dia kuasa di atas duit untuk nak belikan air. Atau orang yang hilang penyakit, mana sembuh penyakit itu. Tapi dengan syarat jikalau tiada yang menegahkan dia daripada dapat memakaikan air itu. Jadi kalau kata dapat duit boleh beli air, tapi dengan sebab dia demam pula. Kita katanya awal-awal dia tu apa dia? Dia tayamum sebab tak ada duit nak beli air. Sebab air yang percuma tidak ada. Air yang percuma tidak ada. Hanya air kalau nak kena beli. Tapi dia tak ada duit nak belikan air. Lalu tu dia tayamum. Lalu tu dia tayamum. Selepas pada dia tayamum, belum nak solat, datang demam berat pula. Tak boleh guna juga air. Air dah boleh beli. Tapi tak boleh guna juga sebab datang demam serta-merta. Maka apa dia? Tak batal juga tayamum dia. Walaupun dah dapat duit. Terkejut dengan dapat duit tu demam. Demam berat tak boleh guna air pula. Kita katanya. Sama juga masalah orang sakit. Orang sakit tu kita katanya asal dia ni dia tayamum kerana sakit tak boleh kena air. Selepas pada dia tayamum sembuh sakit dia. Sembuh sakit tu boleh nak ambil wuduk kan. Boleh nak ambil wuduk. Tetapi apabila dia nak ambil wuduk cari-carikan air tak dapat juga. Boleh guna air sebab dah hilang sakit. Tetapi air tak ada pula. Tak batal juga. Begitulah.
Itu maknanya yakni maka batal tayamum pada orang yang kuasa atas harga untuk membeli air, mana harga untuk membelikan air, atau orang yang hilang penyakit itu, dengan syarat jikalau tiada menegahkan dia kan yang kuasa yang sembuh sani daripada dapat menggunakan air pada wuduk dan tayamum, pada wuduk dan mandi. Maka jika ada yang menegah, ada perkara yang menegahkan dia sewaktu daripada menggunakan dia kan air, maka tiada batal tayamumnya. Tak batal juga, macam kita buat misal tadi. Dan keluar dengan kata hilang penyakit, waham ia akan hilang. Dan keluar dengan kata tadi yang membatalkan tayamum, orang yang tayamum sebab sakit tu sakit dengan yakin tadi. Lepas tu kalau waham ia akan hilang. Dah. Kalau dia waham perasan saja, berasa lega. Duk sakit berat, rasa lega. Rasa lega sikit, datang. Sembuh dah kot. Sembuh dah kot. Mari datangnya begitu. Yakin ke tidak? Tak yakin. Rasa lega. Maka dilihat. Tiada hilang ia. Kalau perasan, kalau waham akan sembuh penyakit, dia tak boleh kata batal tayamum terus. Kalau waham sembuh penyakit, kita tak boleh kata terus batal. Maka dilihat, mana ditilik. Maka dilihat tiada hilang ia. Rasa-rasa macam nak sembuh dah, macam sembuh dah. Lepas tu perhati tengok, tunggu sekejap, tak sembuh lagi. Tengok saat ni tu rasa-rasa macam nak sembuh dah. Tapi tunggu sekejap tak sembuh juga. Maka tiada batal tayamumnya. Tak batal juga. Sebab nak bagi yakin. Kalau tak boleh jadi nak batal balik tu macam kata tadi, maknanya tak batal lagi tayamum. Melainkan didapat akan yang tersebut di dalam sembahyang. Ni tadi. Jadi masalah tadilah, masalah tahu kata ada air, lihat maknanya mengetahuikan ada air. Yang keduanya masalah waham ada air. Yang ketiganya masalah dapatkan harga atas tali dan timbul dan penarik tadi tu. Yang keempatnya sembuh penyakit. Melainkan didapat akan yang tersebut itu di dalam sembahyang. Pada 4 surah yang kemudian itu, maka tiada batal tayamumnya. Tak batal lah. Sebab tu saya kata tadi, sudah tayamum belum solat. Situ. Sudah tayamum belum solat, belum nak mulai solat, tahu kata ada air. Mana begitu. Sudah tayamum belum nak solat, diwahamkan ada air. Sudah tayamum belum nak solat, dapat duit, dapat timbul. Begitu. Sudah tayamum belum nak solat, dia sembuh. Di situlah membatal. Sebab tu sudah tayamum, cepatkanlah solat. Jangan tunggu lama. Jangan tangguh. Tapi tak mesti terus solat kan. Malaikat orang salisil bau tu lah. Kalau orang biasa tu tak mesti. Tayamum setengah jam, sejam baru nak mulai solat. Tak salah. Tapi itulah takut-takutnya. Takut nak batal tayamum. Tapi batal tayamum tak ada masalah. Ambil wuduk lah. Jadi mana tepat katanya batal tayamum dengan sebab 4 perkara tu sekiranya kalau kedatangan 4 perkara tadi belum nak mulai solat. Tengok. Tu maknanya.
Sebab kalau kita dah mulai solat, kita dah masuk dalam maksud kita. Kalau kita dah mulai solat, kita dah masuk dalam maksud kita. Sebab tujuan kita tayamum, kita nak solat. Nak mengharuskan solat. Sekarang kita dah solat. Tak boleh dah. Mana tak boleh? Bukan tak boleh. Maknanya tak batal lah. Macam kita beli barang tu nak guna. Kita beli barang tu nak guna. Dan kita beli nasi tu nak makan. Tiba-tibanya kita dah mulai makan, maka tak boleh nak hantar balik lah. Sebab kita dah guna, sebab dah masuk dalam maksud kita. Contohnya begitulah. Kalau nak hantar balik, bila? Jangan buka makan lagi. Kita beli nasi satu bungkus masalah untuk nak makan. Kalau rasa nak hantar balik, tak nak makan tu, jangan buka. Boleh jadilah nak hantar balik tu. Sebab kita belum masuk ke dalam maksud kita beli tu. Tapi kalau dah beli, dah makan, boleh separuh, nak hantar balik, tak boleh lah. Maka gini, macam tu lah juganya kita tayamum kerana nak solat. Tapi sekarang kita dah solat. Tak boleh tak boleh nak kata batal tayamum. Tengok. Yang ni pada surah lihat. Mana empat yang kemarin, yang ni pada surah melihat, yang ni pada masalah tahu kata ada air. Atau waham akan ada air. Atau kuasa di atas harga. Masalah kuasa di atas harga tu, kuasa di atas harga, kuasa di atas tali, atau timbul, atau penari atas harga nak beli timbul. Artinya dapat nak sewa. Katalah. Tengok. Yang ni pada surah melihatkan atau melihat air atau waham ada air atau kuasa atas harga atau hilang penyakit itu. Semua berlaku tu bila? Di dalam solat. Mana dia sedang dah mulai solat. Tahu kata ada air dalam masa dia solat. Waham ada air pada masa dia dalam solat. Semua penyakit dalam solat juga. Apa dia lagi? Dapat duit tu dalam solat juga. Tengah-tengah duk solat tu, orang datang bawa duit zakat, masukkan duit tu dalam poket dia. Dapat betul-betul. Tak batal lah. Nah. Dan jika sembahyang itu sunat sekalipun tak batal juga. Kalau kita dah mulai. Bukan nanti solat fardu. Begitu. Lepas tu sakat mana kata kita dah mulai tu kira sakat mana? Kalau katanya dah mulai, kalau dapat empat perkara tadi, padahal kita dah mulai tak batal. Nak kira sakat mana kita dah mulai tu, nak kira sakat mana? Dia kata dan dikandak di dalam sembahyang itu, mana dikandak dengan kata di dalam sembahyang tu. Dapatkan empat perkara, kedatangan empat perkara ketika kita di dalam sembahyang. Apa maksudnya? Dan dikandak di dalam sembahyang, dikandak dengan kata di dalam sembahyang itu. Tafsir begitu ya. Dan dikandak di dalam sembahyang itu ni, dikandak dengan kata di dalam sembahyang itu selesai takbiratul ihram. Situ. Mana apabila kita sebut ra, selesai takbiratul ihram, di mana selesai dia? Sempurna sebutan ra akbar. Itu dikira selesai daripada takbiratul ihram. Dikandaki dengan kata selesai selesai daripada takbiratul ihram, maknanya sempurna sebutan ra akbar. Apabila dah sebut ra akbar, mudah-mudah cakapnya begitulah. Apabila kita ada Allahu akbar, sebutkan ra sepenuh, tahu kata ada air. Tak kesan. Jadi maknanya apabila dah mulai solat, tak batal dah. Apakah lagi kalau 3-4 perkara tu kedatangan selepas pada solat. Nah.
Maka tiada batal tayamumnya dengan salah suatu daripada empat perkara tadi. Tak batal. Maka tiada batal tayamumnya dengan salah suatu daripada empat. Sebab apa? Kerana sudah masuk pada maksud. Sebab kita dah masuk dalam maksud kita. Maksud kita, tujuan kita tayamum kerana apa? Kerana nak salat. Sekarang kita dah mulai. Macam tadilah, tujuan kita beli nasi tu nak makan. Kita dah mulai makan, nak hantar balik tak boleh. Begitulah. Kerana sudah masuk pada maksud. Yang ni sembahyang. Kenapa sembahyang tu? Sebab kenapa sembahyang tu dikatakan maksud? Sebab kita tayamum nak solat, nak sembahyang. Gitulah. Seperti ini nak banding. Nak banding tanzir, nak banding. Ini kata asbah wan nazair. Nak banding. Seperti jikalau dapatnya kuasa merdeka kemudian daripada masuk puasa. Masuk kepada puasa. Bagi orang yang membayar kafarah. Dia kafarah ni kafarah sama kafarah jima' pada bulan Ramadan, pada siang jima' membatalkan puasa Ramadan, artinya kafarah supoh. Maka dia kalau kafarah tu yang pertama ia ada tertib. Yang pertama kita katalah masalah kafarah jima' pada siang Ramadan. Jima' yang membatalkan puasa Ramadan. Dia wajib di atas yang lelaki itu bayar kafarah. Adapun perempuan tak wajib. Sebelah balik isteri itu tak wajib. Sebelah balik perempuan tu tak wajib kafarah. Sebelah balik lelaki itu wajib kena bayar kafarah. Haram kedua. Kalau sama suka rela. Batal kedua. Tapi pihak kafarah tu wajib di atas lelaki saja. Jadi sebelah balik perempuan walaupun batal juga puasa dia, walaupun kalau dia suka rela haram di atas dia juga. Tapi dia nak apa dia? Tak wajib kena kafarah. Maka kafarahnya yang wajib di atas lelaki itu kafarah bertertib. Kafarah bertertib. Dengan maknanya pertama kena kuasa itu kena merdekakan hamba. Merdekakan hamba. Kalau tak kuasa memerdekakan hamba, puasa. Kalau tak kuasakan puasa, beri makanan. Begitulah rekan-rekan. Maka kita katanya zaman ni hamba masih ada lagi. Sekarang tak boleh jadilah. Tapi kita kata zaman dulu tu, zaman tu masa ada lagi. Lepas tu kita katanya orang ni dia nak bayar kafarah. Tapi dia tak kuasa nak memerdekakan hamba. Apabila tak kuasa nak memerdekakan hamba, dia turun kepada peringkat nombor 2 ialah puasa. Tapi selama mana kuasa memerdekakan hamba tak boleh pergi kepada puasa, selama mana kuasa puasa tak boleh pergi kepada makanan. Maka orang ni ketika dia nak tunaikan kafarah, orang ni ketika dia nak tunaikan kafarah, dia tak kuasa nak memerdekakan hamba. Maka dia pun mulai puasa. Maka dia pun mulai puasa. Apabila dia mulai puasa,
tak kira dah. Walaupun tak dapat 1 hari lagi. Baru mula puasa pagi ni. Baru mula 1 di hari ni. Ni pun pagi baru. Nah. Jadi, maknanya kena puasa, apa dia? 60 hari, 2 bulan. Kena puasa 60 hari, 2 bulan. Maknanya, mulai hari ni dia. Mulai hari ni. Lagi pulaknya, baru mulai hari ni, mulai 1 di hari ni. Lagi pulaknya, masa sekarang. Sebelah pagi pula. Tiba-tiba orang sedekah hamba seorang ke dia. Puasa lah dia nak merdekakan hamba. Maka tak boleh tinggal puasa, kena nak merdekakan hamba, tak boleh dah. Tak boleh patah balik kepada hamba sebab dia dah mulai kepada puasa yang dimaksudkan. Kenapa? Sebab kalau tak kuasa hamba, maksud kitanya yang kita kena buatnya apa dia? Puasa. Sekarang kita dah mulai puasa walaupun baru mulai puasa 2-3 jam sehari tak dapat lagi kan. Maka nak tinggal puasa, ambil merdekakan hamba balik, tak boleh dah. Begitu. Itu sama, nak cerita kata sama. Masalah tu sama. Tengok, dia katanya mana? Seperti ni bukan nak buat misal. Seperti ni bukan misal, panggil bandingan. Bandingan tanzir. Panggil bandingan. Bukan nak cerita katanya masalah ini bersebanding dengan masalah ni. Masalah ini bersebanding dengan masalah ini. Begitu, itu maksudnya sini. Tanzir. Itu dah katanya ashbah wan nazair. Yang serupa-serupa, sebandingan. Seperti jikalau didapat kuasa merdeka. Dia dapat kuasa, dia jadi kuasa memerdekakan hamba. Dia dapat kuasa merdekakan hamba. Tapi belum pada ni tak kuasa. Jikalau didapatnya akan kuasa merdeka ni merdekakan hamba. Kemudian tapi dapat kuasa tu bila? Kemudian daripada masuk kepada puasa. Dia dah mulai puasa. Tapi kalau tak mulai lagi kena merdeka sungguh. Ni dah mulai. Bagi orang yang membayar kafarah. Membayar ni mana menunaikan kafarah. Kafarah bukan bayar semata. Tapi orang cakapnya begitu, bayar kafarah. Tapi merdekakan hamba bukan bayar. Puasa pun bukan bayar. Apa dia? Bagi beras, bagi makanan, itu pun bukan bayar. Bayar dengan beli. Tapi cara cakapnya begitu. Tunaikan kafarah tu dalam sini panggil membayar. Maksudnya tunai. Jikalau ada sembahyang itu gugur dengan tayamum pada yang lain daripada surah waham ada air dan padanya tiada batal tayamumnya mutlakon. Yani sama ada sembahyang itu gugur dengan tayamumnya atau tiada bersalahan. Atau tiada bersalahan bagi 3 surah itu. Maka jika ada sembahyangnya itu tiada gugur dengan tayamum itu, maka batal tayamumnya. Situ pula. Jadi dengan secara hospital lalu dulu, gini. Dia sani kalau 4 perkara tadi membatalkan tayamum kan. 4 perkara tadi membatalkan tayamum. Tapi nak batal tayamum kalau selepas perintah belum pada nak mulai solat. Belum pada nak mulai solat. Tetapi kalau dah mulai solat, tak batal juga tayamum. Tak batal juga. Tapi mulai solat mana pula? Situ pula. Dah mulai solat mana pula? Kita tengok di situ pula.
Mana ni katanya, kalau dah mulai solat, tak batal. Kalau sembahyang ni, kalau sembahyang ni, gitulah. Lepas tu sembahyang mana, macam mana kita tengok esok. Sebab rasanya panjang sikit bahasan dia. Jadi maknanya tertibnya kita ingat begitu. Jadi 4 perkara tu membatalkan tayamum sekira dapat ke 4 perkara itu belum pada nak mulai solat. Lepas tu apabila dah mulai solat, dengan secara asalnya tidak membatalkan akan tayamum. Boleh kita terus solat. Tapi kena tengok pula solat. Solat mana, masalah mana, masalah 4 perkara tu semua ke, masalah waham saja ke, itu kita tengok esok dah. Tengok dia katanya, kita akhir pada kata, jikalau ada sembahyang itu gugur dengan tayamum. Situ. Kita akhir di situ. Jadi maknanya nak bagi kejap balik. Kalau dah mula solat, dah tak batal tayamum. Tapi solat tu kena tengok pula. Tapi setengah sembahyang tu kalau tak kena dengan tepat dia, batal juga sembahyang tu. Batal juga tayamum, kena berhenti juga solat tu. Kita tengok esok dah. Dan jikalau ada sembahyang itu gugur dengan tayamum itu pada yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك كما